ini insya-Allah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah sementara kita menantikan azan Isya, kita akan berkongsikan pointers ataupun uh, perkara-perkara ataupun peluang-peluang yang jangan kita lepaskan di lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Saya difahamkan bahawa uh, suara ni tak berbunyi. Okey, tak apa. Saya akan mungkin silap saya, minta maaf. Rupa-rupanya suaranya tak di-on kan rupanya. Okey. Sekarang ni dengar tak? Mungkin jemaah yang ada di dalam comment section saya nampak ni. Okey. Okey, alhamdulillah. Semuanya sudah berikan respon insya-Allah. Okey. Minta maaf masalah teknikal. Rupa-rupanya tadi saya berbual-bual tak dengar lah rupanya. Okey, tak apa. Pada malam ini insya-Allah kita akan kongsikan sedikit mutiara-mutiara bulan Ramadan untuk kita, kata orang tu, mengambil berat ataupun untuk kita tidak lepaskan, kerana peluang-peluang ini cuma datang pada bulan Ramadan sahaja. Walaupun pada bulan-bulan yang lain kita boleh melaksanakannya, tapi impaknya ataupun fadilatnya adalah lebih berat dan lebih besar di bulan Ramadan yang mulia ini. Jemaah dirahmati Allah, apabila kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini, terdapat beberapa banyak berbentuk ibadah yang umum dan juga khusus. Umum seperti kita boleh melaksanakan ibadah solat sunnah dan sebagainya. Khusus adalah seperti ibadah puasa dan juga ibadah tarawih. Jadi jemaah dirahmati Allah, dalam kita melaksanakan ibadah ini, sudah tentunya Allah Subhanahu Wa Taala suka. InsyaAllah kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang di mana kita boleh mendapat banyak pahala, banyak fadilatnya, di mana pintu-pintu syurga semuanya dibuka dan pintu-pintu api neraka ditutup. Semua peluang-peluang yang baik dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan kepada kita sebagai seorang Muslim, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapat manfaat yang sepenuhnya. Segala amal ibadah yang wajib dilipat kali gandakan hingga 70 kali, dan segala amal ibadah yang sunnah diberikan pahala bagaikan pahala ibadah wajib. Maka pada bulan Ramadan ini jugalah jemaah dirahmati Allah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingat kembali ayat Al-Quran berkenaan dengan bulan Ramadan, dalam Quran, ayat yang berkenaan dengan bulan Ramadan ataupun puasa Ramadan, kalau tidak silap saya cuma ada satu atau dua sahaja di dalam Al-Quran. Kalau kita ingat di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-185 adalah ayat yang seringkali kita ingat ataupun kita dengar banyak perkongsian daripada syarahan dan sebagainya, di mana Allah Subhanahu Taala mengatakan apa? Diutuskan ataupun diwajibkan ke atas diri kita syahrul Ramadan, yang diturunkan kepadanya unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan seterusnya. Ayat yang saya kongsikan adalah ayat selepas ayat itu. Betul-betul ayat selepas surah Al-Baqarah 185, ayat yang ke-186 ada ayat yang menganjurkan tentang memperbanyakkan doa. Dan tidak hairanlah kenapa ayat ini diturunkan selepas ayat tentang Ramadan, kerana di bulan Ramadan adalah di mana bulan yang di mana Allah suka kita memperbanyakkan doa. Allah ingin dengar kita berdoa kepada Allah SWT, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengkabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia bermohon berkepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jemaah dirahmati Allah, alam ayat ini kebanyakan penafsiran mengatakan bahawa ia disebutkan tentang perhukuman puasa dan juga anjuran untuk memperbanyakkan doa ketika berada dalam bulan Ramadan. Bahkan diperintahkan memperbanyakkan doa itu setiap kali kita berbuka puasa, kerana di
bulan Ramadan itu, setiap waktu dan setiap saat itu dianggap sebagai waktu yang penuh manfaat. Dalam kita ingin berdoa juga ada waktu-waktu yang tertentu yang lebih kita boleh mendapat lebih banyak manfaat. Kalau misal kata kita kongsikan tentang hari-hari dalam Islam, maka antara hari yang baik dalam Islam adalah hari Jumaat. Begitu juga kerana apa? Kerana hari Jumaat adalah antara hari-hari yang senang ataupun hari yang kita dianjurkan untuk memperbanyakkan doa. Begitu juga dalam bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan ataupun setiap hari dalam bulan Ramadan adalah hari-hari yang baik. Tapi ada waktu-waktunya yang kita digalakkan untuk memperbanyakkan doa, memperbanyakkan ibadah, kerana pada waktu itu merupakan waktu-waktu yang mustajab ataupun waktu-waktu yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini dengan waktu yang terbatas ni, sebelum waktu azan solat Isyak, kita akan kongsikan tiga waktu yang digalakkan untuk kita memperbanyakkan solat, memperbanyakkan doa, dan begitu juga solat dan lain-lain jugalah. Jadi yang pertama sekali adalah waktu sahur. Bukan sahaja pada waktu sahur, tapi waktu sepertiga malam sebelum sahur, dan itu juga dianggap sebagai waktu sahur, waktu sebelum subuh. Daripada hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa sulusul lail akhir." Tuhan kita turun ke langit dunia ketika dalam sisa-sisa sepertiga malam terakhir. Allah SWT pun berfirman, "Man yad'uni fa astajibu lahu, man yas'aluni fa utiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Siapa sahaja yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa sahaja meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Siapa sahaja yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan Imam Nawawi juga berkata, pada waktu itu adalah waktu tersebarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka banyakkanlah permintaan, kerana banyak permintaan yang diberikan dan dikabulkan, dan juga nikmat itu semakin sempurna pada waktu itu. Jadi jemaah dirahmati Allah, dalam hari kita berpuasa, ada hari di malam ini, waktu siang hari kita berpuasa, dan malam hari kita beribadah. Pada waktu pagi sepertiga malam, kita digalakkan untuk bangun daripada tidur, untuk kita memperbanyakkan doa kita, banyakkan amal ibadah kita, banyakkan istighfar, kerana Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan rahmatnya pada waktu itu dan akan mengabulkan doa kita. Poin yang kedua adalah apabila kita berpuasa. Kita berpuasa itu juga sahaja dah mempunyai ciri yang senang dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Rasulullah SAW, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sehingga berbuka, pemimpin yang adil, dan juga doa orang yang dizalimi. Ini antara 3 golongan yang kita sedia maklum ataupun pernah dengar sebelum ini, antara orang-orang yang doanya lebih senang dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang adil ataupun pemimpin ketua yang adil. Orang yang dizalimi, doanya lebih senang dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang berpuasa sampailah dia berbuka. Yang ini juga antara golongan yang senang dikabulkan doa. Di situ ada 2 poin sebenarnya. Dia berpuasa dan dia berpuasa sehingga dia berbuka. Maknanya orang yang pertama tadi itu adalah orang yang berdoa pada waktu sepertiga malam. Yang kedua orang yang berpuasa. Yang ketiga berpuasa sampai berbuka. Jadi maknanya fadilat yang diberikan kepada orang yang berpuasa itu, doanya senang dikabulkan lebih-lebih lagi ketika dia sedang berpuasa, dan lebih-lebih lagi apabila dia sedang berbuka. Jadi jemaah dirahmati Allah, apabila kita sedang berbuka, jangan terus tangkap makanan terus. Makan memang betul makan, tetapi luangkan sedikit masa, baca Alhamdulillah atas makanan diberikan, doa
dan juga luangkan sedikit masa walaupun dalam hati untuk bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat makanan telah diberikan, nikmat rezeki, dan juga gunakan kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah SWT agar segala apa yang dihajatkan dikabulkan Allah SWT. Dalam kita berdoa, insyaAllah mungkin pada musim ataupun pada perkongsian akan datang, kita akan kongsikan cara-cara ataupun formula doa yang terbaik ataupun senang cara ataupun adab untuk berdoa, insya-Allah jika diizinkan Allah SWT. Namun secara ringkasnya saya kongsikan di sini, apabila kita berdoa kepada Allah SWT, bukan sahaja kita mendoakan ke atas diri kita, sertakan sekali doa yang sama, doa yang terbaik buat orang-orang yang bersama dengan kita, orang-orang kita sayangi, kerana Allah SWT akan mengkabulkan doa yang didoakan untuk orang-orang yang bukan dirinya sendiri, dan oleh kerana doa mereka senang dikabulkan Allah SWT, maka doa kita juga akan dikabulkan sekaligus. Jadi jemaah dirahmati Allah, saya rasa saya cuma tinggal 9 minit, lebih kurang 9 minit saja untuk kongsikan. Jadi izinkan saya untuk menutup perkongsian pada malam ini dengan kita menyimak kembali tadi tu waktu-waktu yang lebih senang ataupun dianjurkan untuk memperbanyakkan doa. Yang pertama adalah waktu sebelum sahur, ataupun lebih khusus lagi 2/3 malam. Lebih senang kita dengan kita mengorbankan waktu kita, mengorbankan tidur kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmahnya juga Allah memberikan perhatian yang lebih, memberikan rahmat yang lebih kepada mereka yang berdoa pada waktu itu untuk lebih senang dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, dibuka segala pintu kebaikan, insya-Allah. Yang kedua dan ketiga adalah kepada mereka yang berpuasa dan juga berpuasa sehinggalah berbuka. Itu adalah pada waktu-waktu yang senang kabulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai penutup, kita ingatkan kembali doa yang ayat yang kita kongsikan pada awal tadi, yang Allah SWT berkata apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau saya nak kongsikan penafsirannya dan sebagainya, sebab turun dan kenapa, mungkin tak cukup waktu, tapi saya suka kongsikan bentuk bahasa Arabnya di sini. Allah SWT berkata apa kepada Nabi Muhammad? Apabila hamba-hambaku bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, fa inni qarib. Dalam ayat ini maksudnya bagaikan kalau mereka bertanya kepadaku tentangku, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka bahawa aku ini dekat. Tapi kalau jemaah yang dirahmati Allah lihat secara teliti ayatnya, ya, huruf dengan huruf, Allah tak kata jawab kepada mereka. Allah bagaikan dah jawab sendiri. Fa inni qarib. Bagaikan apa? Allah SWT yang kata apa? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mana aku? Misal kata, Allah kata apa? Fa inni qarib. Tak payah jawab, aku memang dah dekat. Maknanya apa? Tak payah nak tunggu Rasulullah menjawab pada mereka. Sebenarnya Allah dah tunjukkan bahawa Allah ni dekat. Antaranya kena macam nak tunjuk yang Allah tu dekat, Allah memberi jawapan, Allah menjawab doa-doa apabila didoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila kita fikirkan ayat ini, Allah kata apa? Allah akan kabulkan doa. Dan Allah kata apa? Maka hendaklah kamu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, mudah-mudahan agar kamu semua diberi petunjuk. Kalau kita nak minta orang sesuatu, misal kata, biasanya orang akan cakap, oh kau nak aku buat ini untuk kau, kita apa? Kau berikan kepada aku apa yang aku nak, baru aku kabulkan. Tapi dalam ayat ni terbalik. Allah kata apa? Allah akan kabulkan. Allah ni dekat. Ya? Allah kabulkan. Okey, Allah dah kabulkan ataupun Allah sedang mengkabulkan, buatlah apa yang aku nak untuk kau. Jadi maknanya apa? Allah dah beri. Allah, kita doa Allah berikan dahulu. Allah berikan kerana apa? Menunjukkan bahawa Allah yang dekat dan Allah nak kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama, dengan kita dapat pengkabulan doa ini, Allah minta apa? Dengarlah kataku, dengarlah amaranku, dan berimanlah kepadaku, mudah-mudahan kamu sekalian antara golongan orang-orang yang diberi kebenaran. Ya. Jadi
jemaah yang dirahmati Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita lepas peluang ini. Dan salah satu lagi poin yang saya kongsikan di sini, ayat di dalam Al-Quran ini Allah menyifatkan dirinya sebagai aku, saya. Di dalam Al-Quran biasanya apabila Allah menyifatkan diri mereka, Allah akan berkatakan kami, nahnu, ya. Tapi dalam ayat ini Allah kata aku, fa inni qarib. Jika ditanya tentang aku, tentang aku kata apa? Aku adalah dekat. Aku akan menjawab doa-doa. Ayat yang Allah gunakan di sini bersifat aku, saya. Kalau kita nak menunjukkan cinta kita kepada seseorang, kita akan kata saya cinta padamu. Kita tak akan cakap kami cinta padamu. Tak rasa feeling. Betul tak? Tapi kalau kita kata I love you, maknanya apa? Kita memang betul-betul daripada hati cinta seseorang itu. Maka Allah SWT menggunakan erti kata saya dalam ayat ini menunjukkan bahawa aku ini dekat kepadamu, aku ini sayang kepada kamu, doalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, dan dalam aku mengabulkan doa kamu, kau berimanlah kepadaku agar kamu dalam kebenaran. Masya Allah. Jadi jemaah dirahmati Allah, itulah sedikit sebanyak perkongsian pada malam ini sebelum kita melaksanakan amal ibadah kita yang seterusnya, solat isyak dan solat tarawih secara berjemaah insya-Allah. Saya menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua dan juga selamat mengerjakan amal ibadah bulan puasa sepanjang sebulan, mengerjakan ibadah tarawih, dan penuhkanlah waktu-waktu kita dengan perkara yang manfaat, melaksanakan amal ibadah yang wajib dengan sebaiknya, menambahkan amal ibadah yang sunnah kita agar mendapat pahala wajibnya insya-Allah. Dan marilah kita akhiri dengan tasbih kafarah dengan surah Al-Asr. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu termasuklah tadi tu suara tak terkeluar tadi kan, itu semua datang daripada kelemahan diri saya sendiri, kelemahan diri saya juga. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Selamat mengerjakan ibadah tarawih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.